orang-orang alim ataupun tok guru ataupun orang-orang yang kita rasa ada kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang di rumah kita, sembahyang sunat kat mana-mana sudut yang dia kehendaki. Kemudian kita buat tempat tu sebagai musalla khusus ataupun tempat sembahyang khas kita di rumah. Tentulah kita akan sembahyang. Sebab perbuatan ni pernah diminta oleh Uthman bin Malik, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu juga kalau kita nak buat rumah. Kalau kita nak buat rumah, kalau boleh tu kita biar ada sudut sembahyang, kita kata apa, surah kecil dalam rumah kita tu. Tapi kalau kita tak buat, kita selalu duduk sembahyang di ruang tamu ke, kita jemput orang-orang soleh, orang alim, tok guru kita untuk pergi rumah kita sembahyang dekat sudut yang mana dia yang dia kehendaki, yang dia rasa elok untuk dijadikan sebagai tempat khusus untuk kita sembahyang. Itu di antara beberapa pengajaran lah. Kemudiannya pengajaran kedua yang saya sebut, kalau tak silap saya sebelum ni, kita kalau tok guru kita dipanggil ataupun kita kata apa, ketua kita dipanggil untuk memenuhi sesuatu jemputan, tak salah kalau kita nak turut sekali. Jikalau kita mengetahui tuan mempunyai jemputan tersebut, tak merasa berat hati ataupun tak merasa kurang selesa dengan kehadiran kita. Jadi kalau ustaz kita pergi, kita pun pergi sekali. Dia pun main jemput ustaz kita, ustaz dia pergi rumah tak, pergi minum air teh. Kita tak ada, kita dengar kali. Kita pun buat muka tak malu, kita pun ikut sekali dengan ustaz kita pergi sekali. Tak apa. Sebab para sahabat ni yang dijemput hanya alaihi salatu wasalam. Lepas tu para sahabat pun turut pergi sekali. Tak mengapa kalau kata tuan rumah tak berasa kita kata apa, tak berasa kurang selesa dengan kita. Tapi kalau tuan rumah ni tak selesa dengan kita, dia habang siap-siap dah, dia kata ustaz saya jumpa ustaz seorang kan ustaz tu, jangan bawa orang lain. Kita dengar betul, kita pun gatal nak pergi juga, buat muka tak malu juga, itu tak boleh lah. Yang tu tak boleh. Tapi kalau dia jumpa ustaz kita dengar, itu kita boleh pergi. Pernah masa duduk di Yaman tu, kita duduk ligan syekh, duduk ligan tok guru, sekali tu tok guru pergi buat umrah. Pergi buat umrah, saya pun ejah terus. Dr. Syekh Hasan Al-Ahdal ni keturunan alaihi salatu wassalam juga. Cumanya di belah sana tu kita tak panggil Habib, kita panggil Sayyid. Habib kami lebih selesa dengan panggilan doktor ataupun Syekhuna. Panggil ya Syekh. Syekh masuk tahun ni masuk Mekah tak? Pergi buat umrah tak ni? Syekh kata pergi. Nak tumpang, nak tuntut ilmu dah. Kalau boleh nak berjalan dengan Syekh di kota Mekah ni, dengan sekali dengan kota Madinah. Syekh bagi 3 hari 4 hari pun tak pernah. Syekh kata tak apa. Sampai ke kota Mekah nanti telefon aku. Selalunya aku akan duduk dekat kawasan rumah Zaid bin Abi Arqam. Arqam bin Abi Arqam. Dekat kawasan Hak Cermin tu yang bersebelahan dengan Pancok Mas sebelah. Kemudiannya bila sampai sana, kita pun telefon. Syekh kata dia petang lagi lepas asar, waktu bulan Ramadan. Kita pun pergi telefon, Syekh kata ada, kita pun pergi cari. Tak tengok anak dia lambai tangan. Kita pun pergi duduk sekali dengan dia. Duduk ikut Syekh pergi mana, Syekh pergi rumah saudara dia, pergi semua turut. Kena buat muka kering, tak malu. Kita nak tuntut ilmu, jalan keluar saja daripada Masjidil Haram tu, Syekh abang, ni kawasan ni, ni kawasan ni sekian, kawasan ni sekian. Syekh tunjuk. Lepas tu Syekh belanja aiskrim. Syekh tanya aiskrim tak? Hampir ambil beg kan atas kat hotel hang tu. Turun tak lagi kita hang teringat aiskrim warna apa? Teringat kemudiannya kita pun kita tak apa Syekh, warna apa tak apa, kita ni punya lah segan dah untuk guru kita belanja kita aiskrim pula kan. Turun bawa pegang beg tu, memang Syekh duk tunggu kita, duk pegang aiskrim. Tu duk makan, tu duk tunggu kita. Tu turut Syekh pergi rumah. Pasal aiskrim ni pun anda teringat agak satu cerita. Masa pergi buat haji dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahim, habis SPM tu mak bawa pergi buat haji dulu. Pergi buat haji. Kali tu berjalan dengan Tok Guru Haji Rahim, kek aiskrim juga. Tok Guru kata, dia panggil Pak Yang. Pak Yang nak makan aiskrim tak? Senggan Tok Guru. Kita duduk turut dia. Lepas tu dia cerita, dia kata sekali tu dia kata dia masuk kota Mekah dia dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Dia kata masuk tu, lalu kata teringat makan aiskrim, beli dua, ajak Tok Guru Haji Hadi makan. Tok Guru Haji Hadi kata tak apa lah, lagi orang tengok ni.
Orang ramai. Dua orang dia kata duduk kat, dia tunjuk tempat yang dia beli aiskrim, duduk makan sekali dengan Tok Guru Haji Abdul Hadi bang. La ilaha. Tak ada. Atau anak pun ikutlah, ikut Ustaz Tok Guru Ana ni, pi ke rumah saudara dia, kemudian pi ke Madinah, duduk hotel sekali apa semua. Bila ada tempat-tempat yang kita ikut, kita tak perlu minta kebenaran. Dia bagi kebenaran umum macam tu, kita pakai ikut lah pergi mana pun. Cumanya ada satu tempat tu Syekh kata ni bila dia rasa tak selesa dengan kalau kita ikut, baru Syekh bagi tahu macam ni kita tak boleh nak turut pergi lah. Syekh kata, Yahya, aku hari ni nak pergi jumpa keluarga. Ni perjumpaan ni besar sikit, jadi ada perempuan apa semua, rasa tak sesuai lah, hampir duduk di hotel ni, tak lagi hampir Masjid Nabawi, kami balik petang tadi, kita jumpa dekat Raudhah apa semua. Kata tak apa Syekh, tunggu. Kita pun Syekh keluar bagi tu, kita duduk basuh baju dia apa semua, tadi petang ni jumpa balik. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, bolehlah kita nak ikut Tok Guru kita kalau dia dijemput ke mana-mana. Tu pun kalau kita tahu kata tuan empunya jemputan ni redha ataupun selesa dengan kehadiran kita. Kalau dia tak selesa, jangan kita pergi lah. Tambah-tambah lagi kalau dia habaq tu, dia tak payah pergi lah. Tu jangan duk buat muka tebal lah. Jangan duk buat muka tak malu, serodor orang tak pergi. Dia tak boleh. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu, sehinggalah kamu rasa orang rumah tu berasa selesa dengan kehadiran kamu, dengan kamu ziarah ni, dan juga setelah kamu memberi salam. Kalau orang tak suka ke kita jangan pergi. Jangan kita pergi. Jangan sesekali kita pergi. Kalau dia tak selesa dengan kita tahulah dia memang tak suka kita pergi rumah dia, tak usah duk pergi lah. Kita jumpa di masjid sudah. Kita jumpa di masjid, kita jumpa di tempat-tempat lain. Hari ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang baru. Tu di antara beberapa pengajaran lah yang kita ulang sikit. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ke dalam kita akan baca bab yang baru pula. Bismillah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah bisanad sahih al-muttasil ila al-Imam an-Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala qala bismillahirrahmanirrahim bab ad-dalil ala anna man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasula fa huwa mu'min wa in irtakaba al-ma'asi al-kaba'ir. وبسند صحيح المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد الداوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Dengan sanad ana bersambung sampai kepada Imam Nawawi rahimahullah tabaraka taala, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bab yang membicarakan mengenai dalil ataupun yang menyebut mengenai dalil bahawasanya sesiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir, maka dia adalah seorang yang beriman walaupun dia walaupun dia terjerumus melakukan maksiat-maksiat yang besar, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Dengan sanad ana bersambung sampai kepada Imam Muslim rahimahullah tabaraka taala, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki wa Bishr dan juga Bishr bin Hakam, kedua-duanya berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, iaitulah anak kepada Muhammad ad-Dawardi, daripada Yazid bin al-Had, daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada Amir bin Sa'ad, daripada Abbas bin Abdul Muttalib, apa saudara Nabi, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merasai kemanisan iman. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasai kemanisan iman sesiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Hadis ni kalau tak silap saya kita dah baca juga hadis ni.
telah akan merasai kemanisan iman. Sesiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni seperti mana kita semua sudah maklum, beliau adalah pak menakan alaihi salatu wassalam, sebelah ayah. Pak menakan ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas ni berbadan besar, suara kuat, badan besar, suara kuat. Dia masuk Islam selepas, kalau tak silap saya, selepas Badar, selepas peperangan Badar. Dia masuk Islam ni, Sayyidina Abbas radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, dia sebelum keluar berperang ke Badar, dan Sayyidina Abbas ni keluar dalam keadaan terpaksa. Keluar dalam keadaan terpaksa, menyertai tentera-tentera kafir Quraisy untuk memerangi baginda alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abbas ni masa di Madinah lagi, masa Nabi minta maaf, masa Nabi di Mekah lagi, Sayyidina Abbas di antara pembesar-pembesar Quraisy ataupun pimpinan-pimpinan Quraisy yang banyak membela Nabi. Yang banyak membela Nabi. Dan Sayyidina Abbas terlibat dalam perbincangan dengan kaum Ansar yang mai daripada Madinah yang nak bai'ah Nabi. Nak bai'ah Nabi masa bai'atul Aqabatil Ula tu. Yang mai 12 orang tu, yang pertama tu, Sayyidina Abbas masuk sekali dengan anak menakan dia ni alaihi salatu wassalam dalam perbincangan dengan Ansar. Sayyidina Abbas tanya kepada golongan Ansar, aku memang jemput je lah, dia kata memang dia bukan kita kata apa, bukan pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia bercakap sebagai status dia sebagai seorang pak menakan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia kata, wahai Ansar, wahai orang-orang Madinah, ya ahla Yathrib, kamu tahu tak bila kamu bai'ah ni apa maksud dia? Bila kamu janji setia dengan anak menakan aku ni, dengan Muhammad ni, bahawasanya kamu akan membela dia ketika mana jadi adik-beradik kamu, bila sampai dia ke kota Mekah nanti, kamu nak bela dia. Kamu tahu tak maksud apa yang kamu cakap ni? Para Ansar, para sahabat yang akan bai'ah Nabi, dia berkata, kami tahu kesan daripada bai'ah kami ni. Maknanya orang Arab semua akan memerangi kami. Kami perlu membela Nabi SAW ni lebih daripada diri kami sendiri, lebih daripada keluarga, lebih daripada isteri, lebih daripada anak kami sendiri. Jadi bila Sayyidina Abbas dengar macam tu, Sayyidina Abbas tadi tak masuk Islam lagi, dia kata, kalau macam tu aku dah jelas dah pandangan kamu pun dah tahu kesan daripada bai'ah yang akan kamu laksanakan ni, maka aku redha lah, aku redha dengan bai'ah kamu ni. Aku berani lepas anak menakan aku ni duduk dengan kamu. Duduk dengan kamu. Jadi Sayyidina Abbas ni bila nak pergi perang Badar, nak keluar perang dengan tentera Islam ni, dia pegang ada harta tu dalam bentuk, kalau tak silap saya, dalam bentuk simpanan emas dinar. Emas ni banyak lah, lebih kurang dalam, kita kata apa, nak kata segundi tu separuh gundi lah, separuh gundi, banyak. Separuh gundi kalau emas ni memang banyak lah. Harta dia ni, dia pesan dekat isteri dia. Dia dengan isteri dia saja. Dia kata, wahai isteri aku simpan emas ni tani. Kalau aku tak balik, ambillah, gunalah, belanjalah harta tu untuk belanjalah harta tu. Tapi kalau aku balik, aku sendiri yang akan pergi ambil. Tapi kalau aku tak balik, sabit kata aku tak balik daripada medan peperangan ni, maknanya gunalah harta tu, pilah cari, ada dekat sini. Jadi bila dia keluar pergi perang, Sayyidina Abbas ni menjadi tawanan, ditawan oleh orang Islam, menjadi tawanan. Bila jadi tawanan ni, kan masa peperangan tu ada dua pendapat. Sebahagian sahabat kata bunuh orang semua tawanan ni. Sebahagian sahabat lain kata, tak payah bunuh lah, kita jadikan dia orang ni sebagai tebusan. Siapa yang boleh tebus diri dia sendiri banyak duit, tak apa, lepas. Siapa yang tak mau tebus diri tapi tak ada duit, tapi ada ilmu, boleh ajak orang Islam, kanak-kanak orang Islam, kita suruh bagi ajak buang. Jadi Nabi pilih pendapat yang kedua ni. Nabi kata kita jadikan sebagai tebusan, tak payah bunuh pun. Kita jadikan sebagai tebusan. Siapa-siapa yang ada duit bayar, siapa-siapa yang mampu mengajak, sekian sampai anak orang Islam ni boleh, lepas tu kita bebaskan dia. Bila mai dekat Abbas radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, Nabi sembang dengan Abbas. Abbas ni mai, yang syoknya sahabat yang tangkap
ataupun yang tawan Sayyidina Abbas ni kecil lah, badan kecil. Badan kecil. Sayyidina Abbas ni badan besar. Bila mai tu, perawi yang riwayat kisah ni dia kata, aku nampak tak logik. Rasanya macam Sayyidina Abbas yang menawan sahabat tadi. Sebab seorang kecil, seorang besar. Tapi berjalan kita bayangkan macam saya dengan siapa nak kata? Saya dengan Ustaz Aminuddin kot. Tak pun Ustaz Nazrul. Dia pun besar tinggi kan. Kita kecil ya. Lepas tu tak logik lah. Hak sahabat-sahabat tu, ada ke logik dia ni boleh tawan Sayyidina Abbas? Tak logik kan. Tak logik. Cuma dia lepas tu bila mai ni sahabat tu dia sebut lah, Rasulullah saya yang tawan Abbas, saya yang tawan Abbas. Rasulullah kata tak kot. Abbas kata apa? Bukan kau yang tawan aku tadi, tapi tadi bukan hang yang tawan aku, hang tak sedap tadi. Ada seorang lagi yang bersama dengan hang, pakai baju putih, pakai baju buah putih, pakai baju putih warna putih, muka seri-seri. Aku tak nampak pun dia ni daripada kalangan kamu wahai tentera-tentera Islam. Mana Abbas nampak malaikat lah. Malaikat yang turun membantu tentera-tentera Islam tu. Jadi Sayyidina Abbas ni bila mai depan Nabi tak panggil pak menekan. Nabi kata ya Abbas. Dia tak panggil pak menekan oi. Tak kata wahai ya ammi dak. Tak kata wahai pak menekan aku dak. Ya Abbas. Sebab apa yang jadi sampai macam ni? Sayyidina Abbas sengak. Ya Abbas, wahai Abbas, ingat tak harta yang simpan dekat tempat sekian. Nabi sebut tempat tu. Bila Nabi sebut tempat tu, Nabi suruh Abbas tebuh diri dah. Abbas tu tak ada harta, aku mana ada apa? Abbas ada aku simpan tu. Hak simpan dekat tempat sekian. Masa tu Abbas cakap dengan ni kan, dengan isteri saja, dengan mak menekan kan. Sayyidina Abbas bila dengar Nabi cakap macam tu, Sayyidina Abbas pun berubah muka. Sayyidina Abbas kata, demi Allah Subhanahu Wa Taala, tak mengetahui perkara tersebut kecuali aku, isteri aku dan juga Tuhan sekalian alam. Lepas tu tentu juga Sayyidina Abbas mengaku bahawasanya dia masuk Islam, mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Abbas pun kemudiannya dibebaskan. Sayyidina Abbas kembali ke kota Mekah menyembunyikan keislaman dia. Sayyidina Abbas kembali ke kota Mekah menyembunyikan keislaman dia. Okey, jadi hari ini Sayyidina Abbas dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut akan merasai kemanisan iman siapa-siapa yang redha dengan Allah Subhanahu taala sebagai Tuhan. Apa maksud di sini? Kita dah baca dah hadis ni. Apa maksud hadis ni? Redha dengan Allah sebagai Tuhan ni maksudnya dia tak mencari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mencari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia isytiharkan bahawasanya dia ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya dia redha dengan Allah Subhanahu wa taala ni sebagai Tuhan dia. Dia isytihar, dia mengaku, dia mengucap, dia berikrar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni adalah Tuhan dia. Kemudiannya dia redha dengan perkara tersebut. Dia redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Jadi maksud di sini orang yang macam ni maksudnya dia nak ke Tuhan saja. Nak ke Tuhan saja. Dia hanya mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya dia mengisytiharkan Islam ni sebagai cara hidup. Din ni maksudnya agama ni maksudnya cara hidup. Dan dia redha dengan Islam ni sebagai cara hidup. Jadi dia hanya mencari Islam sebagai panduan hidup dia. Dia takkan cari yang lain. Dia takkan cari yang lain. Kemudiannya dia redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan. Dia redha, dia isytiharkan Nabi Muhammad ni sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya mencari panduan mengenai Islam melalui alaihi salatu wassalam. Dia mencari dia redha dengan Islam sebagai agama, dia mencari syariat Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang macam ni dia akan rasa kemanisan iman. Dia akan rasa kemanisan iman tu. Kalau kata ada seseorang ni berdasarkan hadis ni, ada orang beriman, dia kata aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah cara hidup, the way of life. Tapi dia kata macam tu. Tapi kedudukan sebenar dia tak berapa nak redha. Kadang-kadang bila mai cara hidup ni dia tak berapa nak ikut cara Islam. Dia tak berapa nak ikut cara Islam. Kadang-kadang Nabi Muhammad buat macam lain, dia buat macam lain. Nabi Muhammad banyak sembahyang, tak pernah diriwayatkan Nabi Muhammad sembahyang fardu secara solo ataupun secara berseorangan. Dia tak pernah diriwayatkan daripada hidup dia bersembahyang fardu secara berjemaah. Dia jadi terkalik.
Dia dengan Nabi Muhammad jadi terkalik. Nabi Muhammad selalu sembahyang di masjid, dia selalu sembahyang fardu di rumah bagi lelaki lah. Jadi dia jadi terkalik. Kalau orang yang macam ni, dia takkan rasa kemanisan iman. Dia takkan rasa kemanisan iman. Hanya sahaja orang yang merasa kemanisan iman adalah orang yang betul-betul redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai cara hidup, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia cari apa yang Nabi Muhammad buat, dia akan turut, dia akan buat sedaya semampu yang dia boleh. Qadhi Iyad rahimahullahu tabaraka wa taala, salah seorang daripada ulama Maliki. Qadhi Iyad ni ulama Maliki, dia sebut kalau kata orang ni bila dia dah redha dengan sesuatu perkara ni, dia akan jadi mudah untuk ikut. Dia akan jadi mudah untuk ikut. Yalah, kita sebelum ni pun saya sebut, kalau kita ada dua orang ustaz. Seorang ustaz ni kita suka, seorang ustaz lagi kita kurang suka. Ustaz yang pertama tadi kita suka dia sebab dia suka belanja kita, jumpa kita pun senyum. Ustaz seorang lagi kedekut, gaji sampai 3-4 ribu, belanja TI pun tak pernah. Lepas tu tengok kita daripada jauh lagi tarik muka dah. Macam lah kita ni nak suruh dia belanja dia, nak suruh dia belanja kita. Jadi kita ada dua orang ustaz. So ustaz yang pertama suruh kita sembahyang duha, suruh jaga sembahyang duha. Ustaz yang kedua pula suruh kita sembahyang duha juga. Tapi yang mana satu arahan yang paling mudah masuk ke dalam hati kita, mestilah daripada ustaz yang pertama. Ustaz yang pertama sebut sembahyang duha. Kita dengar macam tu pun kita dah pergi ambil sembahyang dah. Sebab apa? Kita berasa puas hati dengan dia, dengan cara dia, dengan kita kata apa, kita redha dengan dia. Tapi dengan ustaz yang kedua ni kita kurang rapat sikit, tak apa nak masuk sikit. Jadi arahan dia kata sembahyang duha. Oi, sembahyang apa? Sambil dia pegang janggut, kan, relax sembahyang duha. Itu dia abang, duha ni rezeki. Tak apalah rezeki, buat apa kalau banyak-banyak pun TI pun tak pernah belanja. Macam tu pula kita kata. Jadi payah sikit kita nak ikut arahan dia kalau kata dia tak rapat dengan kita. Jadi begitu jugalah. Kita tahu perasaan manusia ni dia sama saja. Perasaan manusia ni dia sama. Bila dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka dekat Allah Subhanahu Wa Taala, apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia buat, dia akan buat. Bila dia redha Islam ni sebagai cara hidup, dia akan turut. Biar orang nak kata apa pun. Orang kata habis duit pergi buat umrah tiap-tiap tahun, peduli apa saya? Janji saya dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Janji hak ni jalan hidup. Orang kata rugi buat keluar zakat, ambil pi yang ni Islam, aku redha dah. Aku suka ke Islam ni sebagai cara hidup. Orang kata ni rugi tiap-tiap kali mai dekat Yayasan Paksi derma RM10. Daripada derma RM10 tu baik buat benda lain. Sekali mai 50, sekali mai RM10 tiap-tiap minggu. Rugi biar pi aku redha dengan Islam ni sebagai cara hidup. Islam ni menganjur dekat aku sedekah. Hak sedekah itulah yang aku simpan di akhirat nanti. Itulah simpanan tetap aku di akhirat. Begitu juga bila orang kata kita ni yang duk taruh janggut buat apa? Nampak huduh. Dah lah umur baru 25, nampak macam umur 50. Janggut. Dah lah selekeh tu janggut. Kona ni kan. Taruh buat apa? Biar api. Sebab apa? Nabi Muhammad taruh janggut. Nabi Muhammad biar pergi orang nak kata apa pun. Kita dah redha dah Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ni juga saya sebut, ustaz, macam mana timbul satu persoalan, ustaz, macam mana kami nak sampai tahap redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai utusan? Dia senang saja. Kita nak sampai tahap ni, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, confirm kita akan redha. Terus kita hak cuka-cuka ni, hak kenal sikit-sikit Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kenal sikit-sikit pun kita dah rasa besar tuah dah, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah redha dah. Bagaimana orang yang betul-betul mengenali Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita mengaku tak ada manusia yang paling mengenali Allah Subhanahu Wa Taala kecuali alaihi salatu wassalam. Kita mengaku benda tu. Tapi kita boleh kalau kata alaihi salatu wassalam kenal Allah Subhanahu Wa Taala sampai 99%. Kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala 20%, 15% pun tak apa dah. Yang janji kita ada usaha untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal, kita akan redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya Islam pula, kita nak redha dia sebagai agama macam mana? Kita kena mengaji mengenai agama Islam ni. Kita kena kenal Islam. Bila kita kenal Islam, kita akan redha dengan Islam. Kita akan redha dengan Islam.
kemudiannya dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul, kita kena kenal. Sebab itulah para ulama tak jemu-jemu duk ajak syama'il, duk ajak cerita Rasulullah macam ni, Rasulullah sikap dia macam ni, cara pakai, cara minum, cara macam ni. Sebab apa? Nak bagi kita kenal alaihi salatu wassalam. Bila kita kenal alaihi salatu wassalam, ya Allah tingginya akhlak baginda, ya Allah hebatnya, ya Allah, kita redha dengan baginda alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasai kemanisan iman. Bila kita mengaji, ana bagi satu contoh no. Kita bahasa Kedah ni kuih ni semakin kan. Mana kuih. Kuih. Asalnya kuih no. Saya suka sebut kuih. Kuih. Kalau orang Kedah tahu ustaz ni tak makan kuih ke hari raya tu, memang tak makan. Kuih tak ada. Kuih tunjuk. Ada satu contoh. Kita kata kita semakin redha dengan Islam ni sebagai agama. Kita bertambah sayang, kita kenal. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala suruh kita apa? Kalau orang mencuri, bila cukup nisab dia, cukup had dia dan cukup syarat, orang yang mencuri tu kita dapat tangkap, memang kaki curi betul, kita kena kerak tangan kan? Kena kerak tangan. Daripada mafsal luqu' ni, daripada sendi sini. Kerak ni kita cabut, tarik keluar tu, tarik tangan dia keluar. Lepas tu baru kita potong. Bukan potong atas tulang tu tak. Tarik keluar dulu, kepuk, bagi keluar dulu baru potong. Baru potong. Dan lepas tu kena celup dalam minyak lah dulu, depa celup dalam minyak sebab nak bagi menghentikan pendarahan tu. Tapi sekarang ni kita kata apa, doktor kena tunggulah. Doktor kena tunggu je apa semua, orang bagi siap semua. Okey, sebab apa Islam bila orang mencuri ni, Islam suruh tarik bang ni. Tarik bang, kerak bang. Faqta'u. Kerak. Kerak bang, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan nakalan min Allah. Laki yang mencuri ke ataupun perempuan yang mencuri ke, kerak bang tangan. Kerak bang tangan. Sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan? Jadikan kerak tangan ni, hukum kerak tangan ni sebagai cara hidup kita dalam kita menghadapi seseorang yang mencuri. Kita mula-mula dulu kita dah redha dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan, tapi cumanya bila kita tahu, kita mengaji ni, kita tahu rupa-rupanya orang yang mencuri ni dia tak boleh nak berhenti mencuri kecuali ada satu saraf di sini yang dipotong. Saraf tangan dia ni bila dah potong ni, barulah dia akan hilang perasaan mencuri itu. Kurang banyak. Perkara ni pernah dibuat kajian. Kalau tak silap saya, kajian secara risalah doktorah, tesis PhD dibuat mengenai perkara ni di Saudi. Dia orang kaji seorang pencuri yang tidak dilaksanakan hukum hudud ke atas dia dengan pencuri yang dilaksanakan hukum hudud ke atas dia. Lepas tu kesan dia, emosi dari sudut perubatan apa semua ni, dia berkaji rupa-rupanya orang hak mencuri ni selagi mana tak kerak tangan dia tak boleh berhenti. Dia memang tak boleh berhenti. Macam mana tangan dia auto. Dia auto. Masuk dalam rumah orang tengok duit tak sedap, sebutlah tangan. Lepas kerak tangan tu tak ada lah. Tak boleh buat apa dah. Barulah dia hilang perasaan ataupun emosi yang cukup kuat ni untuk mencuri sebab dah dipotong dah urat di sini. Sebab dia ada kaitan ni urat ni dengan otak dia. Dengan tempat membuat keputusan tu. Jadi bila kita baca perkara-perkara macam ni, kita kenal Islam, kita lagi redha dengan Islam ni sebagai cara hidup. Bukan nak zalimi, bukan nak buat apa, bukan nak buat sup tangan, tak lah. Sup kambing pun banyak ada kata bukan nak bagi orang Islam pukul putih tangan, bukan benda tu. Allah kata kita buatlah. Kemudian kita mengaji, lagi kita kenal Islam ni memang betul-betul cara hidup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Nak cerita satu hadis mengenai alaihi salatu wassalam yang kalau kata kita dengar ni, insya-Allah lah kita akan bertambah, kita akan redha dengan alaihi salatu wassalam ni sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis ni kalau tak silap saya baca dah waktu bukan tak baca lagi di Tongkang Ya tu, di Masjid Ihsan tu. Hadis ni alaihi salatu wassalam pernah menyebut mengenai kedatangan Imam Mahdi lah. Dia pasal Imam Mahdi ni banyak orang salah guna konsep Imam Mahdi ni. Yang paling kuat memanipulasi konsep Imam Mahdi ni adalah Syiah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
mempercayai kedatangan Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Sebab hadis mengenai Imam Mahdi mutawatir maknawi. Nabi sebut dalam banyak-banyak hadis akan muncul daripada keluarga aku. Nama macam aku tapi akhlak tak sampai tahap macam akhlak aku. Yalah, nak sampai tahap macam akhlak Nabi macam mana? Nabi dipuji dalam Al-Quran. Okey. Mengenai Imam Mahdi ni ada hadis Nabi sebut mengenai Tabuk di Saudi kan. Tabuk medan peperangan yang Nabi keluar dengan para sahabat pi ke Tabuk tu. Masa tu tak ada apa, cuma ada satu mata ayat. Dan Nabi sebut dekat Sayyidina Muaz, ya Muaz, in tala bikal umur satara ma hahuna qad muliat jinana. Wahai Muaz, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Ni Sayyidina Muaz riwayat dekat kita. Nabi sebut dekat Muaz, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, wahai Muaz, ni hang tengok padang pasir ni, medan Tabuk ni padang pasir tak ada apa ni. Kalau hang panjang umur wahai Muaz, sini ni akan penuh dengan Allahumma salli, akan penuh dengan taman-taman, akan penuh dengan pokok-pokok, pohon-pohon. Sekarang ni kalau kita pergi Tabuk ataupun kita tengok dalam internet pun dah memadai dah. Tabuk ni di antara kawasan pertanian Saudi sekarang ni. Penuh dengan ladang-ladang anggur. Ladang anggur ni luas macam sawah-sawah padi kita ni. Tengok tu tak nampak hujung. Tak nampak hujung. Ladang tamar dengan ladang ni. Betul tak? Seperti mana Nabi habaq dekat Muaz. Nabi kata, Muaz, kalau hang panjang umur, hang akan nampak benda ni. Tapi Sayyidina Muaz, umur dia sampai zaman alaihi salatu wassalam ya. Zaman sahabat tak ada dah. Yang tengok benda tu siapa dia? Kita ni. Betul tak seperti mana Nabi habaq dekat Muaz? Medan Tabuk ni dah penuh dengan pokok. Muaz tak pernah tengok, tak sampai umur dia Sayyidina Muaz, tapi kita tengok. Kita pun kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Satu lagi Nabi sebut mengenai Tabuk juga. Nabi kata bukan mengenai Tabuk lah, Nabi sebut mengenai Imam Mahdi. Nabi kata, Nabi bagi arahan dekat sahabat. Arahan dekat sahabat ni, pengumuman kepada sahabat, maknanya pengumuman ataupun pengiklanan kepada kita lah, kepada kita juga umat dia. Nabi kata, kalau kamu mendengar mengenai Imam Mahdi, khalifah khalifah di akhir zaman telah dibai'ah, maknanya telah dilantik ataupun telah angkat sumpah setia ni oleh para pengikut dia di antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim tu, di antara tu dah dibai'ah di Mekah. Maka kamu pun kena pi bai'ah dia walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Bila kita dengar dalam hadis tu Nabi tak sebut dibai'ah di antara rukun dan makam, tapi dalam hadis yang lain Nabi sebut khalifah yang terakhir ni, yang adil ni, akan dibai'ah di antara rukun dan rukun Yamani dan makam Ibrahim. Dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau dengar saja Mahdi dibai'ah, kamu kena pi bai'ah dia walaupun terpaksa merangkak di atas salji, walaupun terpaksa mengharungi salji. Kita duk fikir tengok dengar, ya Allah, macam mana ni? Ni macam saya ni duk mengaji, kita baru duk mengaji ni, kita baru umur kita kata apa 5-6 tahun lepas, macam mana Nabi kata dibai'ah di antara rukun di Mekah, di kota Mekah ni panas, salji main mana ada salji, mana logik, tak logik langsung. Ulama-ulama dulu pun bahas benda ni. Macam mana? Duk fikir. Ada juga takwilan ataupun tafsiran yang menyebut, para ulama kata, ni arahan ni untuk orang yang duduk di sebelah Afghanistan, yang duduk di sebelah Eropah ke, yang duduk di kawasan-kawasan yang ada salji. Nabi suruh mai juga mengharungi salji itu untuk sampai ke kota Mekah untuk membai'ah Imam Mahdi. Yang terakhir sekali yang kita dengar, masa di Afghanistan, masa perang dengan Soviet dulu. Dan dalam hadis yang lain sebut, kata tentera pertama yang akan membantu Imam Mahdi, tentera lah, peringkat tentera, adalah tentera-tentera yang pakai panji hitam tu, Arayatus Sud, pakai panji hitam. Dulu para ulama kata, duk ingat mai daripada sebelah Afghanistan, yang kita tahu para mujahidin daripada sebelah Afghanistan. Sebab masa tu Afghanistan baru mula turun salji. Bukit-bukit di Afghanistan tu bila mai musim sejuk ada salji. Bawah-bawah ni tak ada lagi, di lemah-lemah tak ada, di bukit-bukit ada. Tapi sekarang ni 3-4 tahun lepas, di Afghanistan tambah-tambah di Kabul macam dengan Eropah, salji penuh ni kat Kabul ni. Tengok budak-budak duk main kita kata apa tu, duk meluncur atas salji. Kata ni Eropah ke apa, dia tengok lepas tu Afghanistan, Kabul.
Tengok muka tak basuh. Orang Eropah kan semat-semat sikit, kemas-kemas. Ni budak-budak main salji. Dah salji penuh. Salji penuh. Kita pun duk ingat kata mungkin Rasulullah maksudkan pejuang-pejuang Islam, para mujahidin yang ada di situ minta kalau dengar kata Mahdi di bai'ah saja di Mekah, pakat mai. Kata macam mana fikir Sekarang ni yang terakhir sekali, yang berapa kali terakhir tau? Yang last. Yang last. Yang penghujungnya maklumat the latest sekali. Maklumat doktor mai lah. Yang hujung yang last sekali. Yang last kali. Syekhuna Abdul Majid Az-Zindani, tok guru kami, Syekh Majid pengasas Universiti Al-Iman, dia sebut, dia tunjuklah ni gambar-gambar dekat orang Yaman. Dia kata sekarang ni wallahu alam, dia kata kedatangan Mahdi alaihi salam semakin hampir. Dia kata semakin hampir, tanda-tanda ni semakin jelas. Salji dah mula ada di beberapa tempat di Saudi. Dah mula turun di Jazirah Arab tu sendiri. Bukan di sebelah Afghanistan dah. Mula turun di sebelah Arab. Yang paling jelas sekali salji yang turun sekarang ni, yang direkodkan di Tabuk. Mai musim sejuk saja, salji kadang-kadang sampai ke lutut. Ada salji, ada sebahagian tempat di Tabuk tu, salji tenggelam kereta. Cuma perkara ni yang kita heran, tak diwar-warkan. Tak diwar-warkan benda ni dalam media arus perdana. Sepatutnya benda-benda macam ni dia kena war-warkan. Salji dah mula turun dah di Tabuk. Kalau kita tengok Tabuk ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah dan juga perempuan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, Tabuk ni kita tengok Jazirah Arab ni dia panjang macam tu kan. Macam handset saya ni. Tak boleh tengok skrin. Belah ni. Dia macam tu, dia macam semenanjung, sebab tu dia panggil Jazirah semenanjung. Dia macam Malaysia pun panggil semenanjung juga. Semenanjung tanah Arab. Di sebelah atas ni kita kata Palestin, ni laut lah. Ni laut. Bawah ni Yaman. Sebelah ni negara Teluk, negara Khalij, Qatar, Emirat, negara tak terpakai Kuwait, tu terpakai baru hantu haru biru belakang. Riyadh belah ni. Riyadh pun dekat-dekat dengan negara Teluk, ibu kota negara Saudi sebelah sini. Hijaz ni sebelah Laut Merah ni, Hijaz. Mekah di sini, Mekah ni di tengah ni, hampir dengan laut. Kan kita turun di Jeddah kan. Turun di Jeddah berapa setengah jam yang kita naik kereta sampai kota Mekah. Mekah di sini, Madinah di sini. Tabuk di kawasan atas ni. Tabuk di kawasan atas ni. Nabi di antara Mekah dengan Madinah lebih kurang 40 kilo kan. Lebih kurang 40 km. Daripada Tabuk, daripada Madinah ke Tabuk ni, kalau tak silap saya 1000 juga ni. Tapi jauh jugalah daripada Madinah ke Tabuk. Tapi Tabuk duduk di sini. Di sini kawasan Syam. Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, kawasan ni Syam. Dan sebahagian daripada Sinai yang sekarang ni masuk dalam sempadan Mesir. Sini kawasan Syam. Nabi sebut dekat kita dalam hadis-hadis akhir zaman, Nabi kata dekat sahabat, alaikum bisyam. Alaikum bisyam, alaikum bisyam. Apa kena pergi duduk di Syam? Kena pergi duduk di Syam. Sahabat kata, khir lana ya Rasulullah. Bagilah pilihan dekat kami Rasulullah. Rasulullah kata, fa in abaitum fa alaikum bil Yaman. Kalau hangpa tak mau, hangpa pergi Yaman. Nabi suruh kita pergi sini dengan pergi sini di akhir zaman. Tapi Nabi banyaknya suruh kita duduk di Syam. Sebab Nabi kata, fa innahu khiratu ardillah yajtabi ilaiha khiratu ahli. Dia ni kawasan bumi yang kawasan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik orang-orang yang terpilih sahaja pergi ke bumi Syam ni. Okey, di sini sekarang ni kita tengok perang Syria apa semua ni berlaku, Palestin, aduk serabut-serabut Mesir apa semua ni. Tabuk di sini. Salji mula turun di sini. Wallahu alam lah. Wallahu alam. Kita rasa yang dimaksudkan dengan salji itu adalah salji yang ada di sekeliling kota, yang akan ada di sekeliling kita kata apa, kota Mekah nanti. Di bahagian Tabuk apa semua kawasan-kawasan ni dan juga kawasan-kawasan dekat-dekat dengan Yaman ni. Wallahu alam lah. Yang dimaksudkan di sini adalah pengumuman tu adalah untuk tentera-tentera yang ada di Syam ni supaya datang untuk bai'ah Imam Mahdi, merangkak walaupun terpaksa merangkak salji yang ada di kawasan Tabuk ni. Jadi bila kita dengar hadis tu, bila kita dengar berita kata salji mula turun di Tabuk, kita jadi semakin yakin bahawasanya Nabi Muhammad ni adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bercakap dengan hawa nafsu. Semuanya adalah wahyu. Kita semakin redha dengan kata-kata kita ni ataupun dengan pengakuan kita ni.
Bila kita dengar Rasulullah SAW cakap macam tu, bersabda macam tu, bagi tahu dekat kita, dan Rasulullah pun bagi tahu dekat kita, selepas kita mati, kita akan apa? Kita akan ditanya dalam kubur. Kemudian Rasulullah bagi tahu lagi dekat kita, kubur kita ni sama ada taman daripada taman-taman syurga ataupun lubang daripada lubang-lubang neraka. Nabi bagi tahu dekat kita macam tu. Kemudian Nabi bagi tahu dekat kita, kubur ni akan menghimpit sebahagian daripada kita. Malaikat mai akan pukul. Kemudiannya kita akan duduk di situ, kita akan dibangkitkan. Nabi cerita pula dekat kita, hari kiamat sekian. Macam ni. Last sekali Nabi kata ada yang orang terima buku amalan dia dengan tangan kanan. Ada orang yang terima dengan tangan kiri. Kuk belakang pula. Wara' dhahri, belakang lah. Bila kita dengar macam tu dan kita tengok salji pun dah turun dah, benda yang Nabi habaq semuanya berlaku di hadapan mata kita. Nabi habaq semua berlaku. Kita lagi yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Kita lagi yakin, bertambah yakin dengan apa yang ada dalam kubur tu. La mahalah benda ni akan berlaku. Saya umur habaq bila umur 30. Makcik ustaz Pak Long ada sini umur apa? 25. Hello? 25 juga. 60. Tak tahu berapa tahun lagi kita nak duduk atas ni. Yang pastinya bila kita masuk ke penempatan kita hak sementara tu, bawah tu, berapa kaki tu kan. Yang pastinya Nabi kata di sana ada malaikat yang akan mai tanya kita, "Marrabuka?" Malaikat tanya soalan. Benda ni kita dengar saja daripada alaihi salatu wasallam dan kita yakini, kita tak nampak lagi. Tapi salji kita dah nampak dah seperti mana yang Rasulullah sebut. Kita yakinlah benda tu kita akan temui. Jadi bersedia noh. Bersedia untuk menghadapi kubur, bersedia untuk menghadapi hari kiamat nanti. La ilaha illallah, kita pun tak tahu nasib. Saya ni kita kadang-kadang kita duk cakap saja tapi kita tak tahulah. Maklum Pak Long yang ada sini, kita kata umur 60 mai mengaji. Saya tak tahu umur 60 mungkin duduk kat mana tak tahu. Mungkin jadi buruh paksa ke? Tak tahu ke duduk panjat pokok kelapa ke? Ambil buah nyok. Kalut tak mengaji. Kita tak tahu sebab benda ni masa depan. Sebab tu kita sentiasa doa dengan Allah SWT, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi betul lah. Betul kalau mai mengaji macam ni apa semua. Cumanya istiqamah. Alhamdulillah keluarga Pak Si yang saya tahu ni adalah keluarga yang sangat istiqamah dengan majlis-majlis ilmu. Kita istiqamah dengan amalan yang kita buat sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita masuk ke dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur ni kita tak boleh buat apa dah. Kita tak boleh buat apa dah. Hai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang masuk dalam kubur ni, bila masuk dalam kubur teringin nak mengucapkan subhanallah. Yang kita ada dalam ni teringin sangat-sangat nak ucapkan subhanallah, tapi dia tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa dah. Kalau boleh lah, kalau boleh kita pastikan kita ni masuk ke dalam kubur tu dengan cara yang paling mulia sekali. Dengan cara yang paling mulia sekali. Cara yang paling mulia sekali apa dia? Masuk, kita berpindah daripada alam dunia ni ke alam akhirat, ke alam barzakh. Alam sementara ni kita kata alam sempadan. Barzakh ni maksud dia sempadan. Barzakh tu maksud dia sempadan. Maksud sempadan di antara kehidupan dunia yang sementara, yang binasa, dengan kehidupan yang kekal, akhirat, al-abadi, al-abad, sarmad. Okey, kita nak masuk ke dalam kubur, kita nak masuk ke sempadan ni, biar kita dalam keadaan, masuk dalam keadaan yang paling mulia. Keadaan yang paling mulia apa dia? Satu soalan, maklum. Keadaan yang paling mulia sekali, kita mati dalam keadaan kita mati syahid. Mati dengan keadaan mati syahid. Mati syahid. Mati berjuang di jalan Allah SWT. Ustaz, janganlah abang macam tu Ustaz. Kami nak mati dalam keadaan mulia, nak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi Ustaz kata yang paling mulia sekali mati syahid. Kami tengok senapang pun takut, tengok pisau pun takut. Nasib bawang ada berani. Kalau bawang tak ada memang tak berani pegang pisau, takut dengan pisau. Nak mati syahid macam mana Ustaz? Nak mati dalam keadaan yang paling mulia macam mana Ustaz? Sahabiah dulu tua-tua pun, muda-muda 40, 60 ni,
ada yang keluar lagi ke medan perang, bantu lagi kita kata apa, tentera-tentera Islam. Sahabat yang tua, Abu Musa Al-Asy'ari kata silap saya ni sampai apa, mata kening dah jatuh ke mata ni. Mana musuh duduk belah mana tak nampak, angkat air. Pi lagi medan perang. Kita kena kencing manis sikit, tak boleh. Tak boleh kena kencing manis, baru sikit, kena sikit je. Doktor kata ada sikit kencing manis. Oh, tak boleh berjuang, bahaya. Kena duduk di rumah, kuarantin. Ustaz, kami nak mati syahid macam mana Ustaz? Kami tak mampu. Nak mati dalam keadaan yang paling mulia sekali. Ada satu hadis alaihi salatu wassalam sebut, walaupun kita tak dapat, kita kata apa, kita tapi tak tahu, kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Tuhan, Tuhan boleh bagi. Tuhan boleh bagi. Tapi ada satu hadis Nabi sebut, man talaba syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashihi. Sabda alaihi salatu wassalam, siapa yang sentiasa memohon ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati syahid, Allah Subhanahu Wa Taala akan sampaikan dia ke kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas katil dia. Jadi makcik-makcik, tuan-tuan perempuan yang ada di sini, doa minta dekat Allah SWT, ya Allah SWT, bagilah aku mati dalam keadaan yang paling mulia, mati dalam keadaan mati sebagai seorang pejuang Islam, mati dalam keadaan aku sedang berjuang menegakkan agama engkau wahai Allah SWT, mati sebagai seorang pejuang Islam, mati syahid. Minta dekat Allah SWT. Kalau Allah SWT tahu, tengok hati kita, kata kita ni ikhlas, kata kita ikhlas, memang betul-betul nak benda tu dan kita ada usaha untuk dapat benda tu, kita mati di hospital pun, mati tengah jalan pun, belah kucing mati, kita mati, bukan kucing mati, kucing tu cedera sikit, kita yang mati, kita akan dapat berdasarkan hadis ni, kita akan dapat kedudukan syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, Maha Suci Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Kita doa-doa tu, kalau berdasarkan hadis ni, kita mati pun, mati macam mana pun atas kata yang Nabi sebut, kita akan dapat status ataupun title seorang yang mati syahid. Tapi yang tu akan jelas di akhirat lah. Yang tu akan jelas di akhirat. Sebab masalah niat apa semua ni akan diperhitungkan di sana. Di dunia ni kita tak tahu. Kita kalau kita mati atas kata, orang mandi macam biasa lah. Ada satu cerita pasal Sayyidina Umar. Doktor Mai lagi tau. Sampai lah. Saya pop pen banyak ni, kitab pun tutup dah. Ada satu cerita, radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, Sayyidina Umar sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mati syahid di bandar alaihi salatu wassalam di Madinah. Kita semua sedia maklum, Sayyidina Umar minta dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mati syahid, tapi mati syahid tu dia nak mati di Madinah. Kita semua sedia maklum, selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, naik zaman Sayyidina Umar, tentera Islam macam ni kuat. Kerajaan Islam kota Madinah ni kuat sungguh-sungguh, hebat. Kita kata apa, kerajaan Islam, empayar Islam tersebar luas. Tentera Islam, tentera yang paling kuat sekali di dunia masa tu. Tapi Sayyidina Umar minta mati syahid dekat Allah Subhanahu Wa Taala di bandar alaihi salatu wassalam. Dia dapat tak? Ya, dapat benda tu, dan kerana dia minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta sungguh-sungguh dekat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dapat benda tu. Para sahabat lain yang duk dengar Sayyidina Umar doa, dia kata Amirul Mukminin ni biar betul, nak mati syahid tapi nak mati di Madinah. Bila masa tentera orang kafir nak boleh serang kota Madinah ni, sampai Sayyidina Umar nak dapat mati syahid ni, tak logik langsung doa Sayyidina Umar tu. Tapi Sayyidina Umar minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yakin kata doa Sayyidina Umar ni akan dimakbulkan pada satu masa nanti, tapi tak terbayang macam mana Sayyidina Umar boleh akan dapat benda tu. Doa, last sekali, siapa yang bunuh Sayyidina Umar? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Dapat tak title syahid? Dapat title syahid. Dibunuh oleh seorang kafir, diperangi oleh seorang kafir, dibunuh di mana? Bahkan kita kata apa, di tempat yang pernah alaihi salatu wassalam jadi imam di situ, di Masjid Nabawi, ditikam. Pisau yang tikam Sayyidina Umar tu adalah pisau mata dua katanya. Tak tahu dia petikam macam mana, tak tahulah. Dia berlaku waktu subuh. Berlaku waktu subuh. Abu Lu'lu' ni dia menyamak, dia kata dia masuk Islam, dia seorang Majusi, dan dia wallahu a'lam mungkin dia ada tugas khas untuk membunuh khalifah ataupun ketua negara Islam.
Dia duduk lama di Madinah tu. Sayyidina Umar ada buat peraturan. Mana orang kafir tak boleh masuk langsung dalam kota Madinah ni. Dan memang tak bagi masuk langsung. Kalau kata sahabat yang ada hamba pun nak mesti hamba yang beriman. Hari Abu Lu'lu' ni dia menyamak. Dia masuk waktu subuh tu, mayang subuh. Dia duduk lama dengan salah seorang sahabat. Dia kerja apa semua. Dia atur. Lepas tu subuh tu dia semayang. Dia semayang. Dia tikam Sayyidina Umar. Dia tikam kali yang ketiga tu baru Sayyidina Umar bunyi, kalau tak silap saya. Baru Sayyidina Umar bunyi. Tak sedap. Yang kita tak berasa. Kali ketiga tu baru berasa. Lepas tu baru sahabat ni, sahabat semayang khusyuk bukan macam kita. Allahu Akbar. Bunyi handset siapa? Aku punya kah? Cabut orang tengah sembahyang, bawa handset, tak tutup, tak silent. Lah hati tu tengah baca-baca bismillahirrahmanirrahim maki. Sahabat khusyuk sembahyang. Jadi bila Sayyidina Umar tu baru pakat angkat kepala. Baru angkat kepala tengok rupanya Sayyidina Umar kena tikam dah. Reboh dah. Depa pakat nak serang nak tangkap Abu Lu'lu' ni, pakat serbu. Bila serbu ni Abu Lu'lu' dong ngamuk tikam ni. Kalau tak silap saya 2-3 orang sahabat juga meninggal masa tu. Selain daripada Sayyidina Umar, yang lain pun ada yang cedera pun ada. Yang soft ketiga, keempat, kelima ni tak tahu apa lagi berlaku. Sebab subuh pagi kan. Ada lampu macam kita cerah. Tak nampak apa lagi, tak pasal lagi. Duduk serabut depan tu. Abdul Rahman ibn Auf. Dia pakai kita macam apa? Ridak tu kan. Ridak tu kita panggil syal lah kita ni. Ridak Madinah ni kena waktu wallahu alam mungkin waktu sejuk lah, mungkin sahabat ni dia ambil ridak dia ni. Dah Abu Lu'lu' duduk serabut dia lempak ridak dia ni biar jadi macam jala. Jatuh atas Abu Lu'lu'. Lepas tu baru boleh tangkap Abu Lu'lu'. Tapi Abu Lu'lu' ni tak ada sahabat nak tangkap lagi, dia dah bunuh diri dia sendiri. Jadi cerita ni bila Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Umar pun dibawa masuk. Sayyidina Umar pun dibawa balik rumah dia. Dia kata dekat anak dia Ibnu Umar, hampir jumpa saat Ummul Mukminin Aisyah, isteri Rasulullah, minta kat dia. Sayyidina Umar minta satu permintaan. Dia kata Amirul Mukminin, Umar minta satu permintaan, nak kawasan tu. Kalau boleh dia kata dia nak duduk sekali dengan sahabat dia. Nak duduk sekali dengan alaihi salatu wassalam dan juga sahabat karim. Nak duduk sekali situ. Aisyah bila sampai saja permintaan daripada Sayyidina Umar ni, Aisyah pun tak kata apa. Aisyah sedih. Dia kata aku ni tempat ni aku nak dikemumikan di sini, tapi oleh kerana Umar minta, tak apalah, aku mengalah. Sebab tu Sayyidina Umar ni kubur di sebelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu tabaraka taala, sebelah tu alaihi salatu wassalam. Jadi Sayyidina Umar ni masa duk tengah sakit tu, masa duk tengah cedera tu, depa balut-balut dah 3 hari kalau tak silap saya Sayyidina Umar. 3 hari. Dia kata boleh ubat ke tak ini? Ada seorang sahabat tu bawa kata ambil susu bagi Sayyidina Umar minum. Kalau keluar kut luka dia tu warna putih, warna susu juga, tak berubah warna cair tu, tak ada harapan dah. Dia pun bagi Sayyidina Umar minum. Tengok keluar kut luka tu keluar susu juga. Maknanya dah rosak dah. Perut ni dah tak, usus ni dah putih habis semua dah. Tak ada apa dah. Sayyidina Umar, lepas tu ada sahabat-sahabat yang duduk dengar doa Sayyidina Umar ni. Dia kata apa? La ilaha illallah. Lebih kurang macam itulah maksud kata-kata dia. Maha suci Tuhan yang memakbulkan doa Umar ibn al-Khattab, yang memakbulkan doa Amirul Mukminin. Jadi pengajaran daripada kisah Sayyidina Umar ni, kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak tahu? Kita kata maklum ni nak kapal terbang kan? Takut. Okey, utusan naik kapal terbang, naik atas api. Naik atas api nak pergi mengaji. KL lah. Itu kereta api tu saja loncat jatuh. Tak tergelincir, dia loncat jatuh. Meninggal dunia ketika mana nak pi menuntut ilmu. Allah Allah, kita kata boleh kita kategorikan orang ni orang syahid. Sebab Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi kata man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia ni di jalan Allah SWT sehinggalah dia kembali. Kita keluar Nabi untuk ilmu, tiba-tiba kita meninggal dunia. Kita dikira wallahu a'lam lah, sebagian ulama kata yang ni pun dapat title syahid juga, tapi di sisi Allah Subhanahu taala lah. Memanglah kita kata tak sama dengan orang yang mati syahid di medan perjuangan. Mana nak tahu juga kita doa-doa, kita naik kapal terbang,
Kita melawat pi Mekah, lepas tu buat ziarah ke Jordan. Jordan kita duk ingat selamat, tak ada perang. Tiba-tiba kita terperangkap di sana. Lepas tu terperangkap di sana, kita pun pegang senjata. 2-3 hari lepas tu kita pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang syahid ataupun syahidah. Wallahu a'lam, kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta. Janji kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kata apa, kalau boleh lah kita nak mati dengan cara tu. Kita minta selalu dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mai ke dunia ni dalam keadaan yang mulia, hidup dalam keadaan yang mulia. Kita nak masuk ke dalam alam barzakh pun dalam keadaan yang paling mulia sekali. Yang paling mulia sekali, kita nak mati syahid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doktor mai. Dak ya. Ya? Oh, dia kira kalau niat betul, kalau niat pula, kalau niat nak main derma sama sekali kan. Bawa RM10 ni. Hari ni nak buat RM10. Main nak mengaji dan juga nak derma, lagi elok. Balik belah kucing macam tadi kan. Kucing tak je derma kita. Wallahu a'lam lah. Tapi di dunia ni kita akan dimandikan, tapi di akhirat nanti kita akan dapat status tu, syuhada. Tapi dia memanglah kita tak sama dengan orang yang mati di jalan Allah SWT dengan pegang senjata apa semua menghadapi tentera kafir apa semua ni. Tak sama, tapi kita akan dapat juga title tu. Kita akan dapat juga title tu. Main sini terkejut. Ustaz cakap banyak sangat. Mati sikit tu. Contoh kan. Ano ni dah letih ni. Malam tak ada tidur. Tak apa, kita sambung sikit lagi pasal syahid. Perasan tak? Dulu keluar satu berita. Ada satu berita belasan tahun yang lepas, kalau tak silap belasan tahun yang lepas, perkuburan Uhud tu. Perkuburan Uhud berlaku banjir kan? Berlaku banjir. Kemudiannya pagi tu bila orang pergi tengok, lepas habis banjir tu, orang pergi tengok, tu dah nampak jenazah Uhud ni, pejuang-pejuang Islam daripada kalangan sahabat yang mati ketika mana peperangan Uhud dikemumikan itu. Tengok terbang atas padang pasir lah. Dia mai ayak deras apa semua, terbungkas habis semua, keluar. Orang yang menguruskan jenazah tu, daripada semua syuhada Uhud ni, macam kita kata apa, baru mati, tak ada apa, tak ada kesan apa, tak ada kesan kita kata apa, tak tinggal tulang, bukan tinggal tulang, macam dengan orang, macam dengan orang. Bahkan saya rasa saya dengar cerita daripada salah seorang ni, dia kata ada salah satu daripada jenazah tu, kat luka tu masih nampak macam ada darah, ni. Peperangan Uhud berlaku bila? 1400 tahun lepas. Kalau kita fikir ni memang tak logik langsung lah. Jenazah ataupun mayat yang ada di situ, kita kata mana pernah ada riwayat kata Nabi awet mayat ke jenazah apa semua sahabat, ataupun kita kata apa, ada adat orang Arab buat benda-benda tertentu yang boleh menjadikan jenazah tersebut kekal jadi macam kita kata apa, jenazah pula dah, bangkai Firaun tu kan, jadi macam bangkai Firaun dak. Tapi tak ada riwayat kan pun. Okey, kalau kata padang pasir di situ, dia punya cuaca, dia punya struktur tanah pasir dia tu menyebabkan mayat tu tak reput, tak dimakan bumi. Tapi jenazah lain yang ada di Uhud tu, yang ditanam di Uhud, semuanya tinggal tulang lah. Cumanya jenazah ni yang para sahabat yang terkorban ni, tengok masih elok lagi. Dia orang yang ke bumi balik tu, daripada pindah, yang depa kenal dua orang sahabat saja kot. Dua orang sahabat saja kalau tak silap saya. Salah seorangnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah saja yang dikenali. Tu pun berdasarkan cerita sejarah bahawasanya Hamzah ni dikorek jantung dia dibawa keluar. Lepas tu hidung dia dikerat. Jari dia kena potong kot kalau tak silap saya. Tapi yang pastinya dikenali dengan bahagian dada yang dirobek, hidung yang dikerat oleh Hindun. Jadi bila tengok cerita tu, depa kata badan Sayyidina Hamzah ni besar. Badan besar sungguh. Badan besar. Kita kata apa? Dhahm. Arab kata dhahm. Orang Arab pun kata besar. Kita pun kata bukan kita kata besar lah, kita memang besar sungguh lah. Bila orang Arab pun kata besar, makna besar sungguh lah.
Ana tengok baru ni ada orang update status dalam Facebook tu, depa tunjuk gambar tu. Tapi nampak depa tunjuk kat tangan sajalah. Tangan tu kan. Tangan ni macam tangan kita, cuma kita kata apa, redok sikitlah. Redok sikit. Bukan tulang, kulit masih utuh, masih elok lagi kulit tu. Kulit masih elok lagi. Masa peperangan di Afghanistan baru ni tentera Amerika masuk. Syekhuna Abdul Majid Zindani sebut. Dia sebut, dia kata orang duk pertikai, orang kata Taliban ni bukan pejuang, depa ni bukan para mujahidin, depa ni berjuang kerana macam-macam lah, dunia dan sebagainya. Dia kata wallahu alam lah, aku tak mau cakap banyak dia kata, sebab aku tak duduk di situ. Tapi dia kata betul tak sampai berita dekat kita, pejuang Taliban yang mati 3 minggu, sebulan, 3 bulan, orang jumpa lepas tu masih lagi darah mengalir, lepas tu bau wangi. Bau wangi. Ada yang seminggu jumpa lepas tu, ada yang 2 minggu. Kan Amerika jenis bom jauh. Ada orang jumpa 3 bulan lepas tu. Bom kawasan tu 3 bulan lepas, pipi baru jumpa jenazah tu. Kuat-kuat jumpa. Muka seri tak usah kata lah. Darah ada lagi, lepas tu bau wangi. Kemudiannya bila mai cerita ni, bila benda ni, jenazah-jenazah Taliban ni, geng-geng kita kata para mujahidin lah, pejuang-pejuang Islam ni, diambil oleh kita kata apa ni, satu badan bawah PBB ni, nama badan tu, depa ambil jenazah ni, depa bawa, depa himpun, depa kata jenazah ni jenazah pengganas. Kemudian Pakatan Utara, masa tu saya ingat Pakatan Utara yang dibantu oleh Amerika dan juga dibantu oleh Rusia, jenazah depa waktu yang sama, yang mati yang sama, tak sampai 3 jam, tak sampai 4 jam, tak sampai 5 jam, kadang-kadang tak sampai sehari, dengan hitam legam, lepas tu membusuk bau pelik. Jadi bila mai jenazah yang macam ni, jenazah yang elok, jenazah yang tak elok, mayat yang tak elok dengan jenazah yang elok, bangkai jenazah manusia, bangkai babi dengan jenazah manusia. Okey, bila jadi macam tu, Syekh Majid kata wallahu alam lah, aku rasa dia orang ni di atas kebenaran. Dia orang di atas kebenaran. Ni di antara tanda-tanda perjuangan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda ni disebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ni mati, bahkan mereka hidup. Jadi kita tengok mereka hidup. Walaupun mereka dah berpindah, dah duduk alam barzakh. Bila kita cerita, ada orang sebut benda ni, sebab benda ni dilaporkan dalam media, dibuat, kita kata apa, dicatat oleh pakar perubatan. Mereka catat ni, mereka kata jenazah ni elok, jenazah tak elok. Tapi mereka tak mau mengaku tu. Yang syoknya mereka tak mau mengaku, kata jenazah ni adalah jenazah yang mati syahid. Mereka kata apa? Mungkin geng-geng Taliban ni mereka makan benda-benda tertentu, awet muda kot. Geng-geng Pakatan Utara yang jahat ni, yang tentera bersekutu yang duk terang orang Islam ni, mereka ni makan lekeh, mungkin makan McDonald, KFC, tu yang kalau boleh McDonald dan KFC jangan makan, mayat jadi busuk. AMW, Burger King dan yang seumpamanya. Kalau lapar sangat tak apa, lapar sangat kan, tak ada benda lain lah. Burger bakar dekat jalan tak ada lah, cari tak jumpa, tak apa, McDonald pun McDonald lah. Kau terpaksa sangat merangkak-rangkak ni, tak boleh makan. Kau terpaksa sangat barulah boleh makan McDonald ataupun KFC. Mungkin dia kata hak ni makan lain, yang ni makan lain. Maha suci Tuhan tak mau mengaku juga kan. Tapi kita penafsiran kita macam tu lah. Nak makan lain apa? Satu bangsa yang sama, tempat yang sama, cuaca yang sama, kabilah yang sama. Cuma seorang ni di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang lagi di jalan syaitan. Seorang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke dalam syurga. Seorang lagi sebelah lagi ni kekal abadi di dalam neraka. Wallahu a'lam, kita penafsiran kita macam itulah. Hai la ilaha illallah, ya Allah bagilah mati syahid. Ada yang seronok lagi mati syahid ni buat apa? Ni orang perempuan duk ada tak boleh cerita. Doktor tak main lagi. Saya kalau macam tu kita buka soalan lah. Maklum saya pun nak dengar juga respon daripada para jemaah. Ada soalan.
Kalau ada apa-apa soalan. Ya. Soalan. Orang yang mati menentang Syiah. Ya ilaha illallah. Syiah di mana orang? Macam dipendam. Macam dia lah. Di Syria. Okey. Syiah bukan satu mazhab dalam mazhab Islam. Yang ni pendapat jumhur ulama sekarang ni. Tambah-tambah sekarang ni Dr. Yusuf Qaradawi pun keluar kenyataan tak pakai perkara ni. Hizbullah panggil Hizbul Syaitan ni. Dulu kita peringkat gerakan Islam, kita masih boleh terima lagi kita kata apa Hizbullah, Syiah Iran apa semua kata tolong Hamas dan sebagainya. Tapi sekarang ni bila berlaku di Iraq, depa masuk di Iraq, depa tunjuk sangat sikap sebenar depa ni. Sebenarnya depa ni bukan orang yang beriman. Salah seorang daripada ulama Islam pernah mengatakan subhanallazi khalaqal kadhiba wa ja'ala 19 ushrihi fi haula. Maha suci Tuhan yang menciptakan pembohongan. Allah SWT yang mencipta semua ni, semua Allah SWT cipta. Dan Allah SWT menjadikan 9/10 pembohongan ni dekat geng-geng ni, geng-geng Syiah ni. Syiah ni seorang pembohong. Memang kaki bohong. Pembohong tong-tong. Pembohong besar. Pembohong paling besar. Tak ada orang lebih bohong. Bohong sangat-sangat. Jadi Syiah ni, dia satu agama no? Agama yang lain daripada Islam. Ana ulang sekali lagi, agama yang bukan agama Islam. Nah, Syiah ni adalah satu agama dan bukan agama Islam. Mana-mana individu yang mengaji pasal Syiah dan kenal agama Allah SWT, kenal Islam, tapi masih lagi nak berpegang dengan ajaran Syiah, wallahu alam, para syekh kami dan kita berpegang dengan pendapat ni, semua syekh kami yang kami mengaji di Yaman, orang ni terkeluar daripada agama Allah SWT, murtad. Kalau sekarang ni dia Islam, umur 15 Islam lagi, umur 20, 21, kenal dekat awak Iran, masuk Syiah, kata bermazhab, mengaji Syiah, mengaji Syiah, kemudian masih lagi berpegang dengan agama Syiah ni, dah mengaji, dah tahu dah, kita pergi berhujah dengan dia, tengok tak ada, kita kata apa, tak ada sebab-sebab syar'i ikut dia kena paksa ke apa ke, tak ada langsung, masih lagi nak berpegang dengan Syiah ni, yang ni memang keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Quran tak cukup. Bohong lah kalau kata Syiah kata Quran tak cukup. Orang yang Syiah ni, kita ada bukti benda ni. Ada orang beriktikad Quran yang ada sekarang ni tak sempurna. Maknanya Allah SWT tak betul. Allah SWT kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan peringatan ni, kami yang jaga. Quran terpelihara, satu huruf pun tak jatuh. Kita iktikad kita. Siapa yang iktikad kata Quran ni kurang ke, perlu pertambahan ke, dia ni keluar daripada agama Allah SWT. Kemudiannya perkara yang kedua, Syiah ni beriktikad sebahagian sahabat keluar murtad lepas Nabi meninggal dunia, wafat alaihi salatu wassalam. Syiah kata sebahagian sahabat ni murtad kecuali beberapa orang saja. Ni ada antara iktikad dia. Tuduh orang kawan-kawan alaihi salatu wassalam murtad. Apa cerita ni? Ni keluar dia. Sedangkan dalam Quran kata apa? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Quran kata, Allah kata, aku redha dekat depa. Tapi Syiah kata depa ni keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang betul? Tuhan sekalian alam ke? Syiah yang betul. Syiah pembohong, yang benarnya Tuhan kita. Satu. Yang ketiganya, dia orang sebut Sayyidatuna Aisyah ni jahat. Sayyidatuna Aisyah jahat. Maknanya curang dengan alaihi salatu wassalam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata Sayyidatuna Aisyah adalah seorang yang bersih, yang suci. Sebut dalam surah An-Nur jelas-jelas benda ni adalah berita bohong. Benda ni adalah berita bohong. Jadi depa kata lain, Allah kata lain. Depa lawan terus tentang Quran terus, i'tikad yang jelas-jelas qat'i, benda yang qat'i. Jadi keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekarang ni Syiah jadian. Syiah jadian ni orang yang ikut. Syiah ni ikut-ikut macam tu lah. Senang semayang. Mayang boleh 5 sekali, jom ikut. Aku Syiah. Ikut. Mai kenduri, mai makan rumah kita tak? Mayang raya sekali dengan kita, mayang Jumaat sekali dengan kita. Tapi time-time yang dia seronok, dia ikut tu. Syiah jadi jadian. Tak makan ketam lah, apalah macam-macam kan. Tapi kalau kena lapak, dia faham kau. Ya. Dia Mekah ni kita kata apa, dia macam kerajaan Saudi, dia tak boleh halang sebab Syiah ni atas dia kata dia Islam. Macam kita kalau kita mai Syiah mai depan kita, seorang Syiah dia kata, ustaz saya orang Islam, ustaz nak kata apa? Kita tak boleh hukum kata dia kafir. Bila sabit jelas kalau dia kata Quran ni kurang, kita kata saudara pelan,
jangan cakap lebih-lebih lagi. Saudara kata apa tadi? Dia kata Quran kurang, tak cukup. Ada lagi tersimpan lagi. Saudara, benda ni boleh membawa kepada kekufuran. Dak, Quran kurang tak ada, kupung apa? Kita duk berhujah-hujah dia tetap mempertahankan hujah dia. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, kita bagi masa dekat dia 3 hari. Ya, mazhab Abu Hanifah kurung. Maksud dia dari keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebanyakan yang saya tahu lah yang masuk ke tanah haram, pergi buat haji dan sebagainya, dia orang ni atas pasport mengaku Islam. Jumhur Al-Islamiyah Iran sebenarnya tulis Jumhur Islam, makna Republik Islam Iran. Republik Islam Iran. Tapi di sebalik tu, apa yang ada di sebalik itulah. Okey, sekarang soalan daripada abang ni. Sekarang orang yang menentang rejim Bashar Assad di Syria. Bashar Assad ni teruk lagi daripada yang ada di Iran tu. Teruk lagi daripada kita. Kalau Iran ni, kita kata alim-alim dia tu semua pada pandangan tok guru saya lah, keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala dah. Cuma pengikut ni, orang awam kita tak boleh hukum lah. Orang awam, orang yang ikut secara ni kita tak boleh hukum sebab mungkin dia orang tak tahu, jahil. Dia perlu kepada penerangan. Tak boleh kita jumpa-jumpa dia atas saya Syiah, kita bunuh dia terus. Tak boleh. Tak boleh kita pergi pelempang dia kan. Tak boleh. Mungkin dia ni terikut-ikut. Kebanyakan orang-orang muda sekarang ni terikut-ikut dengan Syiah ni sebab senang satu. Senanglah masalah ibadat. Yang kedua yang penting tu masalah menikah tu. Amboi. Yang tu yang banyak terikut tu. Dia permudahkan nikah ni, bukan menikah, dia menjadikan nikah sebagai dia berzina tapi dia balut dengan istilah nikah. Dia tambah satu kataan lagi, mut'ah. Mut'ah ni kalau saya maksud dia apa? Mut'ah seronok-seronok. Mut'ah ni nikah seronok. Nikah tak tahulah, saya tak nikah. Depa lah duk kata nikah seronok. Ya. Yang ni yang payah ni, payah sebab dia ada satu konsep, depa ada satu pegangan rukun lah agama depa, taqiyah. Taqiyah ni maksudnya menyembunyikan etikad tu. Dia sanggup duduk dengan kita, sembang dengan kita, tak mengaku sampai kesut. Depa taqiyah ni sampai ada satu istilah, satu pegangan, la dina liman la taqiyata lah. Tidak sempurna, tak ada agama bagi seseorang tu kalau dia ni tak bertaqiyah. Dia sampai Allah, saya pernah jumpa Syiah, kita berhujah, terus tak ngaku. Dak. Kena ni, pusing tak ngaku. Duduk dengan kita makan sekali apa semua, tapi belakang rakaman video apa semua jelas-jelas keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang sini, orang Pakistan yang lahir di Indonesia. Ustaz Dr. Merah bagi soalan tu, siapa-siapa yang berperang di Syria sekarang ni, kalau meninggal mati, ulama sebut itu mati syahid. Ulama sebut itu mati syahid. Menentang rejim Bashar Assad, Syiah yang ada di sana mati syahid. Sebab ini peperangan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Kalau boleh anda rujuk fatwa Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Fatwa jumhur ulama sebut sekarang ni memang jelas-jelas lah. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.